Catak alir. Catak alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah, bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Raja 3.4 di bawah menunjukkan catak alir menguji kefungsian lampu. Kita lihat di bawah ni satu contoh catak alir. Okey, lihat di sini catak alir Raja 3.4, catak alir bagi menguji kefungsian lampu. Kita lihat mula arrow ke bawah. Semak plug dipalam ke dalam soket. Seterusnya, plug dipalam ke dalam soket. Ada dua jawapan, ya ataupun tidak. Sekiranya tidak, kita tengok terus ke palamkan plug ke dalam soket. Maksudnya kalau tak palam, kita palamkan semula. Selepas kita palam, terus untuk langkah ke seterusnya lah. Kalau jawapan kita plug dipalam ke dalam soket tadi ya, terus saja ke bawah. Semak suis soket dipasang. Okey, kita lihat. Semak suis soket dipasang. Seterusnya, suis soket dipasang. Tanda soalan Kita tengok ni tanda soalan. Ya ataupun tidak. Katakan tidak. Suis soket dipasang. Tak pasang. Tidak pasang. Okey, apa langkah seterusnya kalau suis soket tu tidak dipasang? Pasang suis soket. Kalau tak pasang, kita pasang lah. Okey. Selepas kita pasang suis soket, okey, pergi ke mana? Next, seterusnya. Okey. Kalau suis soket dipasang, katakan memang kita pasang. Ya. Seterusnya apa? Pasang suis lampu. Okey, pasang suis lampu. Kita pasang suis lampu. Lampu menyala atau tidak? Lampu menyala, tanda soalan. Ya ataupun tidak? Okey. Katakan ya. Kalau ya, lampu menyala, padam suis lampu. Kalau lampu menyala, padamkan. Okey. Seterusnya, lampu menyala. Katakan tidak. Tak menyala. Bila kita pasang suis, lampu tak menyala. Okey, bila lampu tak menyala, arahan seterusnya, semak sama ada mentol tu terbakar ataupun tidak. Semak mentol terbakar. Okey. Seterusnya, mentol terbakar tak? Tanda soalan. Nampak mentol terbakar ke? Mentol terbakar tak? Okey. Katakan ya, mentol tu terbakar, katakan. Kalau dah jawapan yang ya, mentol terbakar. Next, apa langkah seterusnya? Tukar mentol baru. Okey, tukar mentol baru. Selepas tukar mentol baru, kita pergi ke mana? Next, seterusnya tamat. Okey. Mentol terbakar tak? Tak. Mentol tak terbakar. Kalau mentol tak terbakar, kenapa lampu tak nyala? Baiki litar lampu. Mungkin litar ada masalah. Okey. Selepas baiki litar lampu, mentol menyala, terus tamat. Okey. Minda kreatif. Kita lihat, anda diberikan 9 biji bola kecil. Semua bola itu mempunyai berat yang sama kecuali satu yang lebih ringan. Satu biji bola tu dia lebih ringan sedikit. Tentukan bola yang ringan itu. Awak kena cari bola yang ringan tu dengan menggunakan neraca jenis imbangan seperti di bawah ni. Gunakan neraca ni untuk cari bola yang ringan tu. Anda boleh menimbang 2 kali saja. Awak boleh gunakan penimbang ni 2 kali je daripada 9 biji bola tu. Lukis catak alir untuk menggambarkan algoritma penyelesaian masalah ini. Rujuk laman-laman sesawang berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai masalah ini. Awak boleh rujuk 2 laman web yang tertera ni. Awak boleh buka dan tengok bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Sudut kod memperihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat. Sudut kod dia mesti ringkas, dia mesti padat. Dia tak boleh panjang-panjang berjela-jela. Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris?
biasanya digunakan. Indent digunakan secara meluas bagi memudahkan pembacaan sesuatu sudut kod. Darjah 3.5 di bawah menunjukkan sudut kod bagi menguji kefungsian lampu dalam darjah 3.1 di halaman 70 di atas tadi. Darjah 3.5, sudut kod bagi menguji kefungsian lampu. Kita lihat. Mula. Awak tengok mula dengan tamat ni, dia dalam satu garisan yang sama. Mula dan tamat ni, dia dalam satu garisan yang sama. Okey. Maksudnya arahan mesti selepas itu. Tak boleh sama baris dengan mula dan tamat. Okey, kita lihat. Semak plug dipalam ke dalam soket. Jika awak kena ingat arahan jika ni. Jika plug tidak dipalam, jika tak dipalam ke dalam soket, apa nak buat? Palamkan plug ke dalam soket. Jika tak palam, palamkan. Tamat jika, maksudnya arahan tu habis. Satu arahan ni dah habis. Okey. Semak switch soket dipasang. Semak, check. Semak switch soket tu dipasang ke tak. Jika switch soket tidak dipasang, kita semak tengok tak dipasang. Apa arahan berikutnya? Pasang switch soket. Kita pasang kan? Tamat jika. Habis. Satu lagi arahan yang kedua. Okay. Pasang switch lampu. Pasang switch lampu Jika lampu menyala, awak pasang switch lampu. Jika lampu menyala, padam switch lampu. Jika lampu menyala, tutup balik. Dan terus melangkah ke tamat. Okey, terus pergi tamat. Maksudnya arahan tu dah habis setakat tu. Okey. Tamat jika. Arahan berikutnya, semak mentol terbakar. Okey, jika mentol terbakar. Jika mentol terbakar, tukar mentol. Okey, jika mentol terbakar, tukar mentol. Jika tidak, jika tak terbakar lah. Mentol tak terbakar kan? Baiki litar lampu. Kita cek pula litar lampu dan kita baiki. Selepas itu, tamat. Jika, maka arahan akhir sekali tamat. Kita lihat 3.1.1, sudut kod dan catak alir yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Kita lihat struktur kawalan pilihan atau dalam bahasa Inggeris dipanggil selection control structure ialah satu langkah memecahkan aliran argo 5 kepada 2 atau lebih. Maksudnya lebih daripada 2 lah. Atau lebih cabang. Setiap cabang mengandungi set langkah yang berlainan untuk dilaksanakan. Okey, setiap cabang tu set langkah dia berlainan. Langkah yang dilaksanakan bergantung kepada syarat-syarat tertentu. Struktur kawalan pilihan terdiri daripada 3 jenis. Struktur kawalan pilihan dia ada 3. Apa dia? Iaitu struktur kawalan pilihan tunggal. Ya, ini single selection. Itu yang pertama. Struktur kawalan dui pilihan, iaitu double selection. Dan struktur kawalan pelbagai pilihan, iaitu multi selection. So inilah 3 jenis struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan tunggal, iaitu single selection. Struktur kawalan pilihan tunggal hanya mempunyai satu pilihan. Tunggal tu bermaksudnya satu. Memang maksud tunggal ialah satu. Jadi bila pilihan tunggal hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan yang tertentu. Okey. Ini bermakna jika satu syarat diuji dan didapati syarat yang diuji itu benar, maka satu set tindakan sahaja yang akan dilaksanakan. Akses pantas, kita lihat sebelah kanan ni. Layari laman sesawang di bawah untuk maklumat lanjut bagi struktur kawalan pilihan. Awak boleh scan QR code ni menggunakan smartphone awak ataupun awak boleh pergi ke laman web yang tertera. Darjah 3.6 di bawah menunjukkan sudut kod dan darjah 3.7 di bawah sebelah kanan ni menunjukkan catak alir satu struktur kawalan pilihan tunggal yang terdapat dalam algoritma menguji kefungsian lampu. Okey, kita lihat
Darjah 3.6, sudukut bagi satu struktur kawalan pilihan tunggal. Satu kita tengok. Jika plug tidak dipalam ke dalam soket. Okey, maksudnya plug tak dipalam. Jika tak dipalam kalau palam tu cerita lain. Jika tidak dipalam. Arahan dia ialah apa? Palamkan plug ke dalam soket. Tamat jika. Habis. Kalau tak dipalam, palamkan. Itu saja satu arahan. Ini untuk sudukut Okey, Darjah 3.7 ini untuk catat alir bagi satu struktur kawalan pilihan tunggal. Plug dipalam ke dalam soket, tanda soalan. Maksudnya dia bertanya. Okey, komputer bertanya. Ya atau tidak? Kalau ya, selesai untuk langkah seterusnya. Kalau tidak, dia bagi satu set arahan. Palamkan plug ke dalam soket. Satu set. Maksudnya kawalan pilihan tunggal. Selepas palamkan plug ke dalam soket, barulah kita pergi ke langkah seterusnya. Struktur kawalan ini mempunyai satu pilihan tindakan, satu saja, untuk dilaksanakan. Satu pilihan tindakan untuk dilaksanakan. Apa dia? Pilihan tindakan yang nak dilaksanakan tu, iaitu palamkan plug ke dalam soket. Kalau awak tengok palam ke dalam soket. Plug ke dalam soket. Palamkan plug ke dalam soket. Satu saja. Tindakan ini dilaksanakan jika syarat plug tidak dipalam ke dalam soket didapati benar. Maksudnya tindakan ini akan dijalankan jika syarat plug tidak palam. Maksudnya syarat plug tu tak dipalam, betul tak betul? Kalau betul benar plug tidak dipalam, inilah arahannya, iaitu plug dipalam ke dalam soket. Palamkan plug ke dalam soket. Kita lihat minda kreatif. Tentukan struktur kawalan pilihan tunggal lain yang terdapat dalam algoritma bagi menguji kefungsian lampu dalam Darjah 3.4 dan Darjah 3.5 di atas. Okey. Kita lihat, tahukah anda perkataan ya membawa maksud yang sama dengan benar. Maksudnya benar dengan ya tu samalah. Okey. Manakala perkataan tidak membawa maksud yang sama dengan palsu. Maksudnya tidak dengan palsu ni satu maksud yang sama. Benar dengan ya ni satu maksud yang sama. Kita lihat struktur kawalan dui pilihan. Okey, dui pilihan. Dui ni maksudnya dua lah. Yang ini double selection dalam bahasa Inggeris. Dui pilihan bermaksud memilih. Memilih di antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. Kena pilih. Tindakan atau set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada sama ada satu, nampak ni, daripada dua, satu syarat dipenuhi ataupun tidak. Pilih antara satulah, antara dua pilihan tu. Darjah 3.8 di bawah nanti akan menunjukkan sudukut dan Darjah 3.9 menunjukkan catat alir untuk satu struktur kawalan dui pilihan. Jika syarat yang diuji adalah benar, maka set tindakan A akan dilaksanakan. Maksudnya kalau set yang diuji tu true, benar, maka set tindakan A akan dilaksanakan. Jika palsu ni maksudnya jika tidak benar lah, okey, maka set tindakan B yang akan dilaksanakan. Kita lihat okey, kita lihat Darjah 3.8. Ini 3.9 3.8, sudukut bagi struktur kawalan dui pilihan. Jika memenuhi syarat. Okey, jika memenuhi syarat, laksanakan set tindakan A. Kalau syarat tu dipenuhi, dia suruh laksanakan satu set tindakan A yang akan kita set lah. Jika tidak, jika tak penuh syarat, tak penuh syarat yang kita bagi, laksanakan set tindakan B. Kalau dia tak penuh syarat, dia kena laksanakan tindakan B yang kita dah setkan. Okey, tamat jika, habis. Ini dalam bentuk catat alir, okey, bagi struktur kawalan dui pilihan. Memenuhi syarat. Tanda soalan, nampak tu? Tanda soalan tu dia tanya, memenuhi syarat ke tidak? Ya ke tidak? Okey. Katakan ya. Kalau ya, terus pergi kepada satu set tindakan A dan
ke langkah berikutnya. Jika tidak, tidak memenuhi syarat, sebab tanda soal ni tadi, dia kena pergi kepada satu set tindakan B yang kita akan setkan. Okey. Raja 3.10 dan 3.11 di bawah menunjukkan sudukut catak alir, struktur kawalan dui pilihan yang terdapat dalam satu algoritma bagi menentu dan mencetakkan grade murid. Ini satu contoh lah kita lihat. Menentu dan mencetakkan grade murid, grade pelajar. Okey. Raja 3.10. Kita lihat sudukut bagi menentukan dan mencetak grade. Okey. Kita lihat mula masukkan markah. Okey. Jika markah lebih besar, awak tengok sini lebih besar atau sama dengan 40. Sama dengan 40, cetak lulus. Lebih besar atau sama dengan 40, kita bagi dia lulus. Jika tidak, jika selain daripada itulah, maksudnya 0 hingga 39. Okey. Sebab dia lebih kecil daripada 40. Jika tidak, cetak gagal. Maksudnya selain daripada markah daripada 40 ke atas tu, cetak gagal lah. Okey, tamat jika dan tamat. Kita lihat Raja 3.11. Catak alir bagi menentukan dan meletakkan grade. Okey, kita lihat mula, masukkan markah. Okey, kita masukkan markah. Kau tengok tanda soalan ni. Bila tanda soalan ni, markah lebih besar atau sama dengan 40. Markah itu mesti dah lebih besar atau sama dengan 40. Dia tanya soalan kan? Maksudnya dia tanya, ya ke tidak? Dia tanya, ya ke tidak? Kalau jawapan kita ya, cetak lulus. Tamat. Okey? Terus pada tamat. Jika jawapan tu tidak, jika jawapan tu tidak, cetak gagal. Okey, cetak gagal, terus tamat. Ini saja contoh arahan struktur kawalan dui pilihan. Berdasarkan Rajah 3.10 dan 3.11 di atas tadi, bahagian yang ditandakan biru merupakan satu struktur kawalan dui pilihan. Okey, kita lihat yang ditandakan biru. Bahagian yang ditandakan biru merupakan satu struktur kawalan dui pilihan. Maksudnya ni, awak nampak kotak biru ni. Dalam kotak biru ni dia ada struktur kawalan dui pilihan. Maksudnya dua pilihan lah. Dua pilihan lah. Okey, kita lihat dalam biru ni dalam biru, kotak biru ni okey, kita lihat. Jika markah lebih besar atau sama dengan 40, cetak lulus. Itu satu. Jika tidak, cetak gagal. Itu dua. Jadi dalam color biru, kotak biru ni dia ada dua. Sama juga dengan catak alir. Dalam kotak biru ni dia ada dua. Awak lihat, markah lebih besar atau sama dengan 40 tak? Tanda soalan tu. Ya, cetak lulus. Tidak, cetak gagal. Dua juga arahan, dui pilihan. Jadi, dui pilihan ini mengandungi dua tindakan berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Apa dia? Iaitu cetak lulus atau cetak gagal. Dua arahan. Syarat yang menentukan apa tindakan yang dilaksanakan. Syarat yang menentukan tindakan cetak lulus atau cetak gagal ni apa? Ini dia. Markah lebih besar atau sama dengan 40. Itu dia punya arahan dia. Jika syarat dipenuhi, misalnya markah bersamaan dengan 65. Kalau 65 nak cetak apa? Lulus. Lulus akan dicetak. Sebaliknya, jika markah bersamaan dengan 39 ke, 37 ke, 14 ke, 21 ke apa? Apa yang akan dibuat? Maka gagal yang akan dicetak. Simbol lebih besar atau sama dengan ni bermaksud lebih besar atau sama dengan simbol ni. Okey. Penyataan syarat markah lebih besar atau sama dengan 40 bermaksud markah yang lebih besar atau sama dengan 40. Itu maksud dia. Simbol ni simbol yang diberikan ni simbol lebih besar atau sama dengan ni
ialah satu contoh pengendali hubungan. Dia satu contoh sebagai pengendali hubungan. Darjah 3.1 di bawah menyenaraikan pengendali hubungan yang lain lah. Ada pengendali hubungan yang lain, nanti kita tengok yang sering digunakan dalam pengaturcaraan. Okey, inilah dia jadual 3.1 yang menunjukkan pengendali hubungan dan apa maksud pengendali hubungan tu. So awak tengok ada dua kolom kat sini. Yang pertama pengendali hubungan atau dalam bahasa Inggeris dipanggil relational operator. Relational operator. Dan maksud dia apa? Okey, awak tengok ni, ini biasa. Dalam matematik awak biasa jumpa. Semua orang tahu maksud dia apa? Sama dengan. Sama dengan. Okey. Ini dia bentuk macam ni. Okey. Apa maksud dia? Maksud dia lebih besar daripada. Lebih besar daripada. Ini tadi kita baru saja guna. Maksudnya lebih besar atau sama dengan. Sebab dia ada dua line kat bawah tu. Yang ini lebih kecil daripada. Lebih kecil daripada. Yang ini dia ada dua line kat bawah tu kan. Yang ini maksudnya apa? Lebih kecil atau sama dengan. Okey. Yang ini lebih besar atau sama dengan. Yang ini lebih kecil atau sama dengan. Itu dah dia pengendali hubungan dan juga maksudnya.